Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود الملعونين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang ada kitabnya kita baca salawat dahulu. Mudah-mudahan majlis kita barakah. Muka surat 184. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Alhamdulillah. Nanti setiap kali mengaji bawa kitab ni ataupun bawa kitab yang pink tu, kita akan baca salawat sebelum mengaji untuk menambah keberkatan. Baik, kita adab yang keberapa? Saya bawa buku lama hari ni sebab buku baru tengah kemas-kemas hari tu tak ingat kat mana letak. InsyaAllah mudah-mudahan sama, kalau tak pun ada bertambah. Yang keberapa? Jangan buka suratnya, yang keberapa? Nombor makan minum yang nombor berapa? 6. Kita tengok dulu sama tak. Adab yang ke-6 ya. Oh, ini adab yang ke, sebab buku saya ni buku lambat sikit, buku baru dah. Kejap ya, kalau tak saya kena pinjam. Saya tengok dulu kalau dia sama kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makan minum. Minum dalam keadaan duduk. Makan minum. Minum dalam keadaan duduk. Yang kelima. Al-Imam Ibnu Hajar. Oh, ni yang ke-12 dah ni. Nombor berapa tu? Nombor 6 ya? Bukan, maksud saya atasnya tu. Nombor berapa adabnya tu? Nombor 12 kan? 12 betul. Nombor berapa? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mendahulukan. Betul? Di antara adab-adab. Begini, saya pinjamlah dulu kitab sebab dia tak sama ni. Di antara adab-adab. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kak Jah ya. Nanti Kak Jah kongsi. Muka surat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Imam Ibn Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan dalam mutiara syairnya, idza rumta tashrabu faq'ud tafus. Ada terjemah tak ni? Tidak. Apabila kamu minum, maka hendaklah kamu duduk, kamu akan berjaya. Bisunnati safwati ahli al-Hijazi. Mengikut, betul. Memang tak ada terjemah, saya terjemah secara ni. Memang tak ada terjemah. Idza rumta tashrab faq'ud tafus. Apabila kamu ingin minum, maka hendaklah kamu duduk, tafus, kamu akan berjaya. Sebab
ia mengelakkan dari sakit perut. Sebab bila kita duduk, keadaan perut tu tenang, dan kita pun nampak sebagai beradab. Bisunnati safwati ahli al-Hijaz, mengikut sunnah ahli al-Hijaz yang paling baik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud minum tu kalau duduk ikut sunnah Nabi. Wa qad sahhahu syurbahu qa'iman, tapi ada juga Nabi minum ketika berdiri. Walakinnahu li bayanil jawaz, tapi itu adalah untuk menunjukkan boleh kalau minum berdiri. Baginda selalu minum duduk, tapi pernah baginda minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Nak tunjuknya boleh kalau minum berdiri, tapi lebih elok duduk. Sama juga baginda pernah buang air dalam keadaan berdiri, walhal kita disuruh duduk. Kenapa tu? Nak tunjuk ada beberapa keadaan boleh berdiri. Contoh, ketika di tanah yang keras, ataupun ketika di tempat tanah tu ada sesuatu yang perlu kita berdiri sebab kotor, tempat tu kotor contohnya, boleh berdiri. Sama juga macam dalam tandas tu, tandas mangkuk tu kan, jadi kat mana nak duduk? Jadi kencingnya berdiri bagi untuk mengelakkan payah. Maksudnya ada ketika berdiri untuk kita sesuai dengan keadaan yang tertentu. Jadi boleh, tapi selalukan duduk tu maksudnya. Minum duduk selalukan, tapi kalau perlu berdiri, berdiri. Contoh, kita duduk dalam majlis orang-orang putih, kita dijemput dalam conference, kan mereka bawa ni, kita tiba-tiba kita duduk, sorry, duduk ya, nanti semua orang nak gambar viral nanti. Jadi kita sesuai dengan keadaan. Al-allamah, alim, orang yang alim. Allamah, yang sangat alim. Boleh buat nota situ. Al-allamah, yang sangat alim. Al-habib, sebab keturunan Rasulullah SAW. Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, ketika beliau hidup, beliau disebut Ain Tarim. Ain Tarim. Ulama-ulama di Tarim, dia ada macam panggilan dia. Kalau kata ketua ulama ataupun ketua wali lah, dipanggil Ain. Ain Tarim. Bila sebut Ain Tarim tu, kita sangat hormatlah, sebab ni bukan orang sebarang. Tambah orang Yaman ni terkenal dengan kuat firasat. Tambah lagi kalau yang berserban 7 lapis. Tu jangan-jangan tu, nah. Ada juga orang Melayu adik-adik kita bukan 7, 9. Kemah lagi dia. Di sebahagian Yaman tak berani orang pakai serban lebih 3 lapis. Kan ini? 1, 2, 3. Yang serban Yaman yang Habib Omar pakai tu. Bukan orang sebarang orang boleh pakai 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang yang tertentu nak menunjukkan keilmuannya. Tapi sebahagian orang dia tak tahu itu. Jadi dia anggap macam fashion. Bukan fashion lah, tapi cara berserban. Kerana serban tu kan panjang. Jadi nanti kalau 2, 3 je, nanti dia panjang sampai ke punggung. Jadi tak nampak cantik. Jadi dililit. Akhirnya jadi 9. Kemah dia daripada itu memang ada cara tu. Pakai serban pun bukan sebarang. Saya dah tunjuk kat sini dulu kan. Kenapa orang tutup telinga, kenapa telinga satu tutup, telinga buka, ada yang setengah. Itu bukan fashion kan. Itu ada isyarat. Contoh ketika kita lihat ada tuan guru pakai serban begini, dia tutup telinga. Ini maksudnya apa ni? Jangan cerita lara kat depan saya. Jangan kata lara. Jangan mengumpat. Kalau mengumpat, stay away. Jangan dekat saya ni. Tu. Kalau Syekh Nuruddin, setengah-setengah. Ni telinga ni, siapa yang rajin perhatilah. Siapa yang tak rajin perhati, sama ya. Tak ada apa. Ni maksudnya apa ni? Pun sama juga. Ada isyarat ni.
Ni maksudnya janganlah cerita benda yang lara kat depan saya tak mau dengar. Tu lah. Tapi kalau sama ada macam ni, sila tak juga. Tapi kita tak ambil, ni kata orang lah, kita tak nak ambil apa berat orang kata. Malah kalau dia mengumpat orang pun kita macam tak layan gitu je ya? Habib Hassan, ada satu cerita tentang beliau yang saya ingat ya. Beliau ini alim Masya Allah, dan beliau sangat sayang anak murid. Satu ketika beliau mengajar, dan anak murid beliau tu mungkin excited sangat ya. Beliau barangkali ada buat mungkin silap, biasalah kita kadang-kadang bukan perfect ya, tersilap sedikit, lalu ditegur oleh anak muridnya. Sebagai adab janganlah tegur, sebab tok guru satu bukan selalu buat salah, itu unintentionally. Nak abak nanti abak kemudian tak apa, ni abak dalam depan-depan lagu ni, takut nanti sebagian orang akan merendahkan guru kita. Jadi Habib Hassan, beliau ni orang yang tawaduk semua, tapi beliau nak bagi pengajaran pada anak murid tu. Lalu ketika ditegur tengah-tengah ramai lagu ni, beliau pun ucap terima kasih, syukran, terima kasih. Tapi beliau kata terima kasih tapi kamu pun tak mandi wajib lagi dalam pandangan kasyaf. Macam mana tu? Elok jangan tegur tadi, supaya orang tak tahu dia tak mandi tengah berjunub, kan lebih malu lagi. Bukan kata tak boleh tegur anak murid, tak boleh tegur guru, tapi biar adab. Sebab kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, siapa yang pergi Madinah tu tahulah, dan beliau pernah datang ke masjid kita ni, alhamdulillah. Saya pun sempat bersama dengan beliau di Madinah dengan kat sini. Beliau sebut sunnah Nabi paling besar mengajar, sunnah Nabi paling besar mengajar ilmu agama. Siapa yang mengajar ilmu agama sekarang? Bukan sebarang, mesti orang yang sudah ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, macam mana dia nak mengajar? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa, dia pun tak boleh bagi apa-apa. Tuan-tuan, nak bagi rambutan dengan ustaz, tak ada rambutan nak bagi apa? Kena ada mu'teh dulu. Mu'teh itu rambutan, baru boleh bagi. Kalau orang nak bagi seseorang, ada orang lagi 9 tak kat sini? Ada? Ramai? Godok golomang. Tak, semua orang tak semua orang tahu. Godok golomang. Heran saya. Orang lengging ada tak? Kalau daging salai masak lomak, itu seantero Negeri Sembilan tahu, tapi orang lengging je tahu godok golomang. Saya dibagi godok golomang tu sebelum PKP dulu, dan saya jatuh cinta dengan tu. Tapi tak semua orang buat sedap. Yang sedapnya, tak takut nanti orang lain terasa. Saya tak kata yang lain tak sedap, saya kata yang sedap tadi kan. Yang sedapnya dibuat oleh isteri pada Tuan Imam. Tuan Imam tu namanya Imam Sa'ad. Ini bukan saya cakap ni orang lengging sendiri. Saya sebelum PKP dulu dijemput, dan mereka hidangkan satu godok golomang tadilah. Dia sebenarnya adalah cokodok. Cokodok tak, bukan. Jangan serius sangat. Pisang digaulkan dengan tepung, kan cokodok tu. Tapi ada tapinya. Cokodok kan sejemput macam ni,
Dia satu penumbuk, sungguh satu penumbuk, dan disalut dengan gula Melaka sehingga ia menjadi kehitam-hitaman, tapi sedap. Tapi yang sedap ini katanya yang dibuat oleh isteri Tuan Imam. Tuan Imam tu namanya Tuan Imam Sa'ad. Sebab tak, saya takut orang lain yang buat bukan tak sedap, maaf ya, bukan sedap, tapi yang lebih tak mau saya sebut, tapi memang saya suka makan. Imam tu bagi, tapi yang buat ni bukan imam, isteri dia. Imam tu saya sebut betul supaya bagi tahu saya bukan buka cerita ataupun saya saja buka cerita, memang betul. Namanya Imam Sa'ad. Nanti cuba cari dekat Lengging tu, terkenal beliau, imam yang terkenal. Dan katanya orang Lengging sendiri mengakui ada juga godok golomang yang tempat lain jual, tapi yang isteri Tuan Imam tu Masya Allah, saya hari tu makan mula-mula malu-malu saya. Ya Allah, besarnya. Kita kan makan yang halu-halu ni. Ini ya Allah. Wah, godang. Tu. Apa namanya Kak Aja? Oh, godang. Tapi mereka bagi tahu saya godok golomang. Cokodok. Anyway, tapi dia besar ni. Saya malu-malu makan asalnya sebab ya Allah tak pernah jumpa. Mereka kata, Ustaz mesti rasa. Kan kita cerita makan minum ni. Ni sekarang kita minum kan. Ustaz mesti rasa. Kalau Ustaz rasa, Ustaz mesti nak lagi. Saya pun makan. Sungguhlah nak lagi. Memang tanpa saya sedar, 6 saya makan. Mereka suka sangat. Mereka kata begini, Ustaz, sebenarnya bukan Ustaz seorang je suka ni. Mana-mana ustaz yang kami jemput, bila dihidang ni mesti lebih daripada 1, mesti. Tapi ustaz 6 rekod. Nak jadi ceritanya, setelah bertahun-tahun, PKP kan berapa tahun? 3 tahun ya. Saya ni baru balik daripada Negeri Sembilan ni, dijemput, kemudian tiba-tiba muncul lagi Tuan Imam tu. Tapi kali ni beliau muncul, saya bukan ceramah di tempat masjid dia ya. Di Masjid Tanjung, Bunga Tanjung. Kat mana tu? Bunga Tanjung. Kawasan tu lah Kak Ajah ya. Kawasan tu lah. Jadi tiba-tiba je imam tu datang dan bawa khas untuk saya. Ya Allah, dia ingat lagi cerita dulu yang saya excited sangat tu. Ustaz, ini isteri saya buat khas untuk ustaz. Dia yang suruh sebenarnya, tapi yang buatnya isteri untuk saya. Sampai sekarang ada 2 lagi kat rumah tu. Sebab makan sikit. Sayang. Jadi siapa yang buat dan jual tolong bagi tahu saya ya. Sungguh-sungguh serius ni. Memang manis sebab dalam tu ada pisang. Cuma gula Melaka juga Kak Ajwa. Cuma cara buatnya tu kena tanya dengan isteri Tuan Imam. Cukup di situ ya. Apa yang saya nak cerita sampai godok golomang kan? Begini. Jadi ada orang yang Allah bagi kelebihan dapat tengok orang. Saya, tuan-tuan jangan risau, saya tak pandai. Tapi saya nak ajar satu ilmu, mudah-mudahan kalau wali-wali Allah, orang soleh tengok kita taklah nampak teruk sangat. Tapi doa ni saya dah 9 kali dah bagi tahu kat sini. Cuba ingat. Allahumma asturna. Cuba sambung. 2 bulan tak jumpa. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ikut saya sama-sama. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Semua dah dapat. Kak Nani dulu dah dapat dah ni. Beliau ikut saya dekat Masjid Ridwan Kelang dulu. Nanti saya akan bagi sekejap lagi ya. Tolong ingatkan saya sebelum balik.
Allahumma asturna bisitrikal jamil, ya Allah tutupkanlah kami dengan tutupanmu yang indah, supaya kalau kita jumpa orang saleh, wali Allah ya, kita kan kadang-kadang buat dosa, biarlah tak berapa nampak sangat. Takut nanti orang soleh tengok kita, manalah tahu, maaf ya, mungkin setengah manusia ke, setengah binatang ke, hayawan ke, kan mengganggu mereka berzikir pula. Jadi setiap kali nak jumpa orang saleh, baca ni 3 kali. Allahumma asturna, ya Allah tutupkanlah kami, bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang indah. Tolong tulis, doa ini berasal daripada Habib Ali Al-Habashi. Tulis ya, supaya tuan-tuan tahu kat mana sumbernya ni. Ni bukan daripada hadis, daripada orang saleh. Wali Allah Habib Ali Al-Habashi, beliaulah yang menyusun kitab maulid namanya Sumtud Durar. Kalau tuan-tuan pergi ke Al-Jundram tu, Jundram ya, selalu baca tu Sumtud Durar. Jadi saya tulis ya. Baik, tak ada. Itu tak ada. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Jadi Habib Hasan tadi tu, adik beliau Habib Salim yang selalu datang kat sini ni, Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Ini abang beliau. Saya ada kitab beliau kat rumah. Kitab yang ditulis ni ada saya kat rumah. Jika seseorang minum dalam keadaan berdiri, dikarenakan terdapatnya uzur. Kenapa uzur? Mungkin babut, mungkin tempat tu kotor, mungkin tempat tu becak ke, mungkin dalam banjir ke, maka gerakkanlah kedua ibu jari kakinya. Wallahu alam, ni namanya faedah. Boleh ya? Ketika kita minum berdiri, gerakkan kedua ibu jari kakinya. Kita sendiri gerak, tak payah pegang, biar dia bergerak. Tekan sendiri dua tu. Tak tahu saya kenapa orang saleh ni kita ikut je. Seraya membaca doa berikut ini. Allahumma salli wa sallim. Saya terjemah ya. Allahumma ya Allah salli, bersalawatlah. Tapi jangan terjemah begitu. Rahmatilah. Sebab salawat daripada 3 sumber akan menghasilkan 3 pengertian. Salawat kalau datang daripada Allah, itu maksud rahmat, Allah merahmati Nabi. Kalau datang daripada malaikat, bermaksud mohon keampunan, tapi bukan daripada dosa, sebab Nabi tak berdosa. Kalau salawat daripada umat kita ni, mohon diangkatkan darajat. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, juga disebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi ketika Allah bersalawat, itu maksudnya Allah merahmati. Ya Allah rahmatilah, wasallim, bagilah keselamatan, keamanan, ala Sayyidina Muhammad, ke atas Nabi penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi, yang, syariba, minum, al-ma'a, ayak, qa'iman, berdiri. Berdiri itu buat nota, ayak Zam-Zam, wa qa'idah, dan duduk. Itu ulama-ulama masya-Allah. Apa perlakuan Nabi disalawatkan. Ini kan Nabi pernah minum berdiri dan duduk. Sebab itu salawatnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi syaribal ma'a qa'iman wa qa'idah. Boleh. Tapi ketika minum berdiri, gerakkan ini. Ni kaki saya, maaf ya, kedudukan kaki saya macam tangan sekarang. Ni kan ibu jari. Ketika minum ni gerakkan. Even kalau tak pakai kasut lagi senang. Kalau pakai slipper sekarang, cuba tuan-tuan gerakkan sekarang ibu jari kita. Bergerak tak? Yang lain bergerak juga. Tak apa, yang penting dua tu bergerak. Saya boleh lah. Saya yang lain tak bergerak pun bergerak juga. Anyway, yang penting dua tu bergerak tak? Itu kalau minum berdiri. Jadi begitulah istimewanya. Orang muliakan Nabi, apapun disalawatkan. Sebagai contoh ya, saya tak tahu saya dah bagi ijazah ni ke belum. Especially orang yang ada masalah mata. Pernah berlaku
seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Siapa tadi? Beliau dalam peperangan tertusuk anak panah di mata sebelah kanan. Datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Tuan tengokkan saya sebegini. Ya, wahai Rasulullah, doakan saya. Doakan saya supaya sembuh mata ni. Nabi pun bagi option. Kamu dengan keadaan tertusuk tanah ini, kalau syahid, kamu masuk syurga. Tapi kalau kamu mahu, saya doakan. Agak-agak kita mana nak pilih? Syurga ke sembuh mata? Semula? Masya Allah. Baguslah. Tengok, Abu Qatadah seorang yang sangat bijak. Apa? Kak Ajah terus semangat. Syurga! Baguslah tu. Siapa tak nak syurga? Tapi kalau syurga, nak masuk syurga, apa syarat? Mati dulu. Kan beliau sebut tadi, kalau kamu syahid kerana tertusuk ini tadi, kamu masuk syurga, maksudnya kena mati dulu. Kalau sembuh kan tak mati lagi. Bijaknya Abu Qatadah. Semua pun bijak juga, bukan saya kata tak bijak. Nabi bagi option. Kamu, wahai Abu Qatadah, kalaulah kamu ditakdirkan meninggal syahid kerana tertusuk anak panah ini, maka kamu ada syurga. Tapi kalau kamu nak saya doakan sembuh. Lalu kata Abu Qatadah, tengok orang bijak. Kak Ajah pun bijak juga ya. Ya Rasulullah, doakan saya sembuh dan masuk syurga. Kak Ajah tadi semangat, Masya Allah ya. Tu masuk syurga tu boleh. Beliau tu, ya Rasulullah, doakan saya sembuh dan masuk syurga. Kan? Akhirnya Nabi doakan. Macam mana cara Nabi doakan? Nabi baginda ambil tapak tangan dan letak ni mata ni, buat gitu. Gitu. Masya Allah, sembuh. Lalu Qatadah mengatakan, mata saya sebelah kanan ini lebih jelas daripada mata kiri. Di ketika lain, orang pun melihat Qatadah setelah beberapa hari sembuh ya. Kami tak tahu mana satu mata yang terkena anak panah, mana satu yang tak. Sebab dia tak ada paru, tak ada apa, dia jadi elok. Itu apa tu? Keberkatan Rasulullah dengan tapak tangan. Sehingga ada ulama buat salawat tu saya sebut tadi. Orang apa-apa tentang Nabi kerana mengagungkan, membesarkan, menyanjungi, sehingga dibuat salawat. Ikut saya ya. Allahumma salli ala man bikaf semula Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu Qatadah. Tu nanti boleh buat kat rumah ketika basuh muka. Ketika basuh muka tu boleh buat kita. Lepas kita baca tadi, dia ambil air, buat kat sini. Boleh. Ataupun ambil tangan, tak gini saja. Boleh. Tu maksudnya, ya Allahumma ya Allah, salli, rahmatilah, man ke atas, tabat elok, bikafihi dengan tapak tangannya, ainu Qatadah, mata Qatadah. Kalau bahasa Melayu kitanya, ya Allah, rahmatilah ke atas orang yang dengan tapak tangannya sembuh mata Qatadah. Siapa orang tu? Rasulullah SAW. Boleh tulis Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu Qatadah. Bismillahirrahmanirrahim.
saya dulu. Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu qatada. Ambil tangan buah kat sini. Kalau air, ambil air buah dengan air sekali. Maksudnya, artinya Allahumma ya Allah, salli rahmatilah ala ke atas man orang yang taubat elok bikafihi dengan tapak tangannya ainu qatadah mata qatadah. Ya Allah rahmatilah ke atas orang yang elok mata qatadah dengan tapak tangannya. Ini kaedah bahasa Arab dia, ada depan ada belakang. Saya ijazahkan amal ini pada semua, especially yang pakai spek mata ataupun yang mata kabur-kabur tu eloklah. Tapi ketika baca ni, usapnya kena buka cermin mata. Sebab yang nak tajamnya mata, bukan cermin mata. Boleh buka dulu cermin mata dan itu. Ada nak tanya tak? Bila-bila waktu boleh amalkan. Diriwayatkan barang siapa yang pernah mengalami keadaan seperti ini, kemudian dia mengamalkan bacaan ini, maka dengan izin Allah, minuman yang telah diminum dalam keadaan berdiri tidak akan menyebabkan efek sampingan bagi tubuhnya. Memang tak eloklah minum berdiri ni. Tapi kalau minum dan dia buat macam tadi tu, tak hafal doa, salawat, tak apa, gerakan kedua itu syari. 6. Tidak bernafas ke dalam gelas air yang sedang diminum. Ni, ketika minum jangan ya. Kerana dikhawatirkan keluar ludah atau aroma yang kurang baik daripada mulutnya yang dapat merubah aroma air tersebut. Dan jika tetap dilakukan, maka hukumnya adalah makruh. Adapun jika untuk membaca ayat Al-Quran atau salawat atau doa pada air tersebut, maka tidak makruh untuk bernafas di air tersebut setelah membacanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum," jika salah seorang daripada kamu sedang minum, "fala yatanaffas fil ina," maka janganlah bernafas di dalam gelas. Macam mana? Tahan. Ini tahan nafas dulu, minum. Jangan berbunyi-bunyi kuat pula tu. Ini juga boleh. Yang tu boleh kalau kita nak baca ayat ni. Boleh. Saya nak ajar sebab tuan-tuan perempuan ada anak kan. Ini khusus untuk anak. Kalau dia merengek, menangis, demam panas. Dah ajar ni dekat sini dulu ni. Sebab kita tak jumpa sebulan, saya ajar lagi supaya tuan-tuan refresh balik lah. Saya dah ajar dahulu satu salawat. Saya dapat ijazah daripada seorang ustaz asal daripada Lombok. Beliau ber-40 tahun kalau tak silap saya duduk dekat Makkah. Nah, beliau ajar saya kalau anak-anak menangis, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Beliau kata baca 7 kali. Kemudian ada seorang cucu kepada wali Allah Negeri Sembilan. Dia duduk di Pajaras sekarang. Dia ajar saya salawat yang bapa beliau ajar. Kubur bapa beliau ada dekat Bukit Sembilan. Di dekat dekat Negeri Sembilan kan ada kubur Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Atas kubur Bukit Sembilan kan, kalau tak silap saya, kan kubur besar tu. Bapa beliau namanya Ibrahim, Tuan Syekh Ibrahim. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma salli ala sayyidil mursalin. Itu je beliau aja. Tapi beliau kata ini untuk anak-anak yang demam, merengek, pening kepala, yang penting sakit. Macam mana caranya? Macam tadi ni, baca 7 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Tapi kaedah airnya dia kena dekat sini. Jadi yang ketika ni mungkin ludah, liur jatuh, tak apa, tapi jangan buat-buat. Bacakan ada macam percikan sikit. Baca 7 kali, kemudian salawat tadi 7 kali. Saya ijazahkan ya. Sementara nak tunggu bawa ke klinik ke apa semua boleh. Untuk budak-budak
Untuk bapa budak, beliau tak sebutlah pula, tapi beliau sebut anak-anak. Tapi apa salahnya? Boleh ya? Ingat tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baca 7 kali baru tiup. Baca lagi salawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidil mursalin. 7 kali tiup. Amin. Itu petua-petua daripada orang-orang yang saleh. Bagi seseorang yang membahagikan minuman, maka dialah yang dianjurkan paling terakhir untuk minum, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Saqil qaum akhiruhum syurba. Orang yang membahagikan minuman, dia yang bagi minum, maka dialah orang yang terakhir minum. Melihat minuman yang akan diminum sebelum meminumnya, kerana dikhawatirkan terdapat kotoran yang terjatuh di dalamnya. Boleh ya? Ketika Nabi minum ni, nak minum ni, ada janggut kat sini, ada janggut, jatuh kat sini. Saya tak ingat nama sahabat tu. Ada dua. Satu, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan nak tahu tak kat mana rumah yang Nabi pernah duduk di rumah beliau 2 bulan? Kan ketika Nabi hijrah, kan Nabi duduk rumah beliau 2 bulan kan? Nak tahu tempatnya? Abang Haji lah especially. Kalau Abang Haji tak tahu, Kak Ajah bagi tahu Abang Haji. Boleh pergi juga. Tahu kan Babul Baqi', pintu Baqi', setelah kita ziarah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Kan pintu tu namanya pintu Baqi'. Kenapa? Kalau kita laju panjang, kita akan sampai ke kubur Baqi'. Dulu kubur Baqi' tu namanya Baqi'ul Gharqad. Baqi' al-Gharqad. Sebab dulu di situ ada pokok gharqad, pokok yang orang Yahudi tanam tu. Sekarang ni Zionis menanam tu dengan jumlah yang banyak. Sebab di akhir zaman mereka tahu mereka akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Even pokok dengan tembok akan mengatakan, ya Muslim wara'i Yahud ta'al faqtulhu. Mereka sekarang memang sombong sekarang ini, dan mereka itu bongkak dan sombong because sebab mereka takfir lawan dengan Hamas yang kecil itu. Satu. Yang kedua, mereka punya persenjataan yang canggih. Last, mereka di backing oleh tuan-tuan semua tahu tu. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Dalam kaedah kesombongan, kebongkakan, kalau Allah berkehendak, Allah akan hinakan dengan sesuatu yang sangat kecil, sangat halus. Bangsa mana yang paling dahsyat, paling ganas sekarang kita lihat? Mereka lah. Tapi kalau banding dengan bangsa Ya'jud dan Ma'jud, lagi dahsyat Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ni, ketika mereka keluar daripada bukit yang benteng mereka telah pecah. Zaman Nabi buat jari wusta dengan ibham begini, dah pecah sebesar ini. Sekarang berapa tahun Nabi meninggalkan kita? 1445 sekarang kan, tolak 11 berapa? Itulah Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Ketika zaman Nabi, baginda dah bagi amaran besar ni dah. Maksudnya zaman berlalu, koi besar, makin besar, makin besar. Ketika mereka keluar zaman itu ada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Allah tidak suruh Nabi Isa dan Imam Mahdi lawan Ya'jud Ma'jud, sebab mereka ni sangat ganas. Nak tunjuknya apa sangat Zionis ni banding dengan Ya'jud Ma'jud, lebih teruk Ya'jud Ma'jud. Macam mana Allah hinakan mereka. Keluar sampai ke satu tasik, namanya tasik Tabariyah, The Sea of Galilee. Saya dah cerita kat sini dulu dah kan? Lain macam je tu. Ada dulu Kak Ajah buat apa, daurah. Ingat lagi saya duduk kat sini. Sinilah ni.
Hmm. Kan? Ha. Kan kita baca dulu kat ajar, kiamat hampir tiba tu kan? Ada. Ketika mereka turun dan mereka lihat Tasik Tabariyah, batch pertama ni, dia ada batch turun daripada gunung tu, bukit tu. Batch pertama ni mereka minum air Tabariyah ni sampai licin, sampai kering. Minum tak tinggal batch depa kat belakang depa pun pi buat kerosakan. Mainlah batch kedua ni, dulu ni sini ada ayak pi mana tak tahu. Siapa minum? Depa lah. Bangsa depa sendiri tak hormat dan tak kasih dan tak tolerate dengan bangsa sendiri, yang lain lagi lah. Kemudian mereka buat kerosakan, jumpa orang, bunuh binatang, bunuh, makan tumbuh-tumbuhan tak kira, hijau, kuning, coklat, habis dimakan. Scorpion kena makan. Kita takut dengan scorpion kan? Scorpion kena makan. Lalu mereka bongkak dan sombong. Allah bagi tahu kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi semua, jangan lawan. Bersembunyi di satu bukit namanya Bukit Tur dekat Baitul Maqdis. Tengoklah apa yang berlaku. Lalu mereka dengan bongkak dan sombong ambil anak panah, luncurkan ke langit dan lepaskan anak panah itu daripada busurnya. Allah uji, ini dalam hadis ni. Allah uji dari riwayat turun balik berjatuhan anak-anak panah tadi, dan di hujungnya ada darah. Lalu mereka mengatakan, look, kita telah bunuh penduduk bumi dan telah bunuh penduduk langit. Itu sangat dahsyat. Lalu Nabi Isa doa, ya Allah, datangkan nusrah, pertolongan. Ini saya nak cerita ni. Allah bantu bukan dengan bom, bukan dengan lembing, dengan apa-apa. Hama, binatang halus, bukan halus. Kalau halus tu kecil kan, halus ni halus. Yang ada di hidung unta dan keluar hama tu, dia halus daripada lalat lagi, dan dia akan masuk ke setiap hidung Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa lain dia tak masuk. Lala meninggal, bergelimpangan. Kemudian susah hati sebab nak jalan depa, sebab seorang mereka tu bangsa ya, bukan jin. Ya'juj Ma'juj ni seorang meninggal, itu bermakna dia sudah ada zuriat 1000 orang. Mereka ni umur panjang. Mereka manusia, ada matanya. Tengok orang. Nanti kalau saya sebut ciri-cirinya nanti, jangan risau. Jangan. Mereka sekarang ni ada dalam kepungan tu. Matanya sepet sedikit, kulitnya tebal. Nantilah saya cerita lagi. Yang penting tu dulu. Kemudian didoa oleh Nabi Isa, Allah datangkan pertolongan. Apa? Dah bergelimpangan mayat mereka kan ramai. Kalau seorang mereka meninggal, dia sudah tinggalkan 1000 keturunan. Kita paling-paling mungkin taklah sampai kan, sampai cucu cicit. Kita ada anak, kemudian anak ada cucu ada cicit ada ciok ada. Tak tahu pula. Kalau guru saya, mula-mula anak, lepas anak cucu, lepas cucu cicit, lepas cicit cocok. Guru saya orang Fatani, lepas cicit cocok lah. Anyway, Allah datangkan burung, dan burung itu sebesar leher unta. Leher unta besar kan? Dia pun besar macam mana tak tahu. Dan burung tu pun datang, main mana tak tahu, dan sambar mayat tadi tu bawa ke satu tempat yang hanya Allah yang mengetahui. Barulah turun hujan untuk membersihkan darah-darah di kawasan itu. Premisnya adalah kesombongan itu biasanya Allah akan balas dengan sesuatu yang hina, kecil. Jangan depa memang. Tapi tuan-tuan jangan lupa doa ya. Dan jangan kecilkan doa. Malam-malam menangis-nangis malam ya. Kita kan bangun malam, kadang-kadang ada satu nikmat Allah bagi, tak selalu, sahaja apa tiba-tiba meleleh air mata. Dia tak boleh buat apa limau ni, tak boleh lah. Dia buat sendiri, dia tak boleh, dia sendiri.
tengah menangis, tiba-tiba ya, ketika ia jatuh tu, selitkan doa untuk Palestin. Pendek tak apa pendek, ya Allah bantulah orang Islam di Palestin. Cukup, tak payah letupkan tank orang itu dan drone mereka tidak berfungsi dan mereka kena serangan jantung, dan tak payah. Jangan kita pula nak mengajar Allah. Satu je, memang kita serah pada Allah pula. Memang tak tahan lah. Saya dulu tengok juga CNN, BBC lah, tak mau dah. Hati tu tak tahan. Tengok budak-budak kan, Masya Allah, ni dah 10,000 dah ni. Dan mungkin akan meningkat. Jangan ketikkan doa. Bila dah terasa tadi tu, macam dia ayat mata kan, dia sat je bukan nama, ambil peluang, masukkan, ya Allah selamatkanlah orang Palestin. Biar, sebab itu sangat mahal. Yang kedua, jangan bagi air mata jatuh kat sajadah. Ambil dengan usap gini, usapkan semua. Sebab dikatakan tempat yang terkena usapan air tu insya-Allah penghalang daripada api neraka. Buat kena, tapi dia bukan selalu hati kita keras kan. Kalau berdoa dia kadang-kadang tak keluar pasal kita banyak dosa. Dia bila selalu berzikir tu lembut je. Bila lembut tu yang cepat menangis je. Macam mana caranya? Banyak-banyak zikir. Tu yang tadi salat 300 kali, Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, Ya Latifu Ya Latif Ya Latifu Ya Latif berapa? 129 kali. Biar banyak. Ni bila banyak tu nanti tiba tengok saatnya menangis. Kalau dosa dia jadi keras. Baik ya, itulah dia. Kita ambil peluang, ya Allah, apa yang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang tak mau tengok lah, sebab hati itu sedih melihat. Tapi wa makaru wa makaral Allahu khairul. Tengok Allah hinakan. Cuba tengok orang kafir bila diiklankan ketika Nabi berhijrah, siapa dapat tangkap Nabi Muhammad hayyan aw mayyita, sama ada hidup ataupun mati, akan dibagi mi'atuna qatin, 100 ekor unta. Satu ekor unta tu macam kata Mercedes zaman sekarang. Mereka pun celapak pergi cari Nabi, sehingga ada yang tengok ada jejak kaki, lalu naik ke Bukit Thur. Di Bukit Thur itu, Jabal Thur namanya, di situ ada satu gua namanya Gua Thur. Gua Thur tu siapa dapat situ, saya tak pernah, saya belum pergi lagi ya. Niat nak pergi. Di gua tu bukan besar sangat, dan di bawahnya tu ada satu lubang. Berdiri kat sini, Nina, berdiri kat sini. Ini lubang dia. Duduk kat sini berapa, berdiri sini berapa orang, boleh tak tengok? Bayangkan, kalaulah Allah gerakkan hati mereka, tunduk sikit. Apa abang? Nampak orang dalam tu? Tak, Allah tak gerakkan hati. Allah hinakan kesombongan mereka dengan apa? Tuan-tuan tahu sejarahnya kan? Kenapa mereka tak masuk? Ya, sebab sarang labah-labah. Kuat mana je sarang labah-labah tu. Tengok, Allah hinakan kesombongan dengan sesuatu yang hina. Gitu. Tunggulah mereka tu, Zionis sekarang setengah sombong, ya Allah. Tapi kita pasrah nak buat apa lagi? Kita nak hantar tentera tak boleh. Makanan pun disekat. Kita dengan doa. Doa satu je, jangan panjang-panjang. Ya Allah, bantulah orang Islam di Palestin. Jangan sebut di Gaza saja, sebab dekat West Bank pun mereka kena. Jadi Palestin tu satu keseluruhan. Saya tadi pagi sempat saya tengok sekejap, ataupun malam tadi, tak ingat. Tapi sama ada malam ataupun pagi tadi, 8 negara telah keluarkan diplomat mereka daripada Tel Aviv. Itu tanda yang baik tu. Sebab itu pukulan tu dari segi diplomatik dari segi ini. Memang kita cuma nampak bom sana bom sini, tapi dari segi ekonomi, dari segi diplomatik, mereka sekarang tertekan. Tapi mereka ada apa belakang tu? Ada Amerika tu yang mereka rasa sombong. 9 negara Arab nakkan gencatan senjata immediately, tapi tak juga. Kenapa? Saya bukan seorang politik, saya bukan juga penganalisis, tapi mesti kita concern dengan orang-orang
di sana. Siapa yang tak concern, yang biasa je, iman lemah tu. Tu yang saya cerita sedikit ni nah. Yang lebihnya tengoklah sendiri. Tapi jangan tengok CNN lah, jangan tengok BBC lah. Panas rasa hati kita. Betul, bila tengok tu, ya Allah. Tak habis kita ni, sambung sikit lagi. Melihat minuman, tak habis cerita saya tadi. Saya nak cerita kat mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari kan. Sampai ke Palestin kita dibuatnya. Begini, ketika keluar daripada pintu ni, tu, ingat apa yang saya sebut ni. Keluar daripada pintu Baqi', ambil 20 meter atau 25 meter. Boleh ya? Sebelah kanan. Ini, daripada pintu ni, keluar sekejap. Sekitar itulah dalam around 20 meter, 25 meter. Situlah kawasan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Yang Nabi diam rumah beliau 2 bulan. Beliau, Nabi pernah bercakap dan ada janggut kat sini. Lalu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ambil janggut ni buang. Tak, air ada janggut dalam ni, dibuang. Lalu Nabi doa, Naza'allahu anka ma tukrihuk. Itu doa Nabi. Semoga Allah hindarkan, jauhkan kamu daripada sesuatu yang merongsingkan kamu. Kata Sayyidina Abu Ayyub, sejak peristiwa itu saya tak rungsing apa, berkat doa Nabi. Ada seorang sahabat lagi, saya lupa nama sekarang, tapi ingat-ingat lupanya, Sayyidina Umar Al-Bukhtari, belakang tu Al-Bukhtari. Beliau tengok janggut Nabi kat sini. Beliau pun, ya Rasulullah, idznat, minta izin, apa ada janggut sini, saya nak buang. Silakan. Dia pun buang. Nabi doa juga. Nabi doa, Allahumma jammilhu, ya Allah, kacapkan dia. Kacapkan dia. Ketika beliau berumur 90 tahun, tidak ada satu uban pun dekat rambut dan janggutnya. Berkat doa Nabi. Saya ada uban ni, tapi tak banyak. Ada, tapi tak banyak. Nak tunjuk memang tak nampak sebab boleh dibilang. Maaf ya, umur baru 40 lebih. Nak tunjuk tadi. Orang lain lagilah mengaji dah ada janggut. Biasalah tu. Ini umur 90 tahun, rasa mengaji belum lagi. 90 tahun, satu uban pun tak ada di rambut dan di janggut. Apa maksudnya? Barakah doa Nabi satu. Yang kedua, Nabi sangat menghargai kebaikan orang walaupun kecil. Kita pun begitu juga. Boleh? Yang terakhir, boleh saya sampai pukul 12? Siapa yang ada ni, ada, boleh silakan ya. Maaf ya sebab tadi saya datang awal sebenarnya. Anyway, sepatutnya kita mula pukul 10.45 kan? 10.30. Kalau lambat pun 10.45 kan, saya pernah sebut dulu jam. Jadi berhentinya pukul 11. Oh gitu ya? Oh, silaplah saya. Saya ingat tadi kita, kerana saya selalu lambat, kerana jam tu, saya kata 10.45, berhentinya 11.45. Rupanya 10.30 mula. Sepatutnya. Berhentinya, maaf saya bukan nak demand buku-buku, tak, saya nak clarify dulu. Berhentinya 11.30. Macam tu kan. Tapi kalau saya lambat 11.45, berhentinya pukul 12.30. Begini, siapa yang ada silakan. Ada urusan silakan. Maaf ya. Saya nak cerita sikit 5 minit terakhir buku ni. Saya dah cerita belum ya? Sekarang dah saya cerita. Sebab hari itu memang saya ingat saya tak datang sebulan. Maaf ya sebab ada urusan penting. Lepas insya-Allah kita akan konsisten setiap minggu kedua dan keempat ya. Buku ni rasanya dah sebut belum? Beberapa hari yang lepas pihak Galeri Ilmu bagi tahu buku ni sudah dicetak 173,000. Tak sampai 2 bulan buku ni. Ini buku terbaru saya ni. Asas-asas Fardu Ain.
buku ni memang 3 fardu ain ilmunya. Ilmu tauhid atau akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan bukan semua dalam 3 ilmu ni saya letak sini, tak. Tapi tahap fardu ain saja. Sebab tu dia nipis. Nah, ni 80,000 naskah dalam masa 50 hari. Ini yang agak lama. Sekarang masih dalam kilang 173,000 dalam masa tak sampai 2 bulan. Alhamdulillah. Jadi buku ni cuma mengumpulkan 3 ilmu saja. Ilmu tauhid atau akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, dan cuma bahagian yang fardu ain saja, yang kokoh saja. Sebab itu kata ulama, sebelum meninggal dunia, sebelum tutup usia, kena khatam 3 ilmu. Itulah dia, ilmu tauhid atau akidah, fiqh dan tasawuf. Sebab tu saya memang buat ini sungguh-sungguh. Buku lain pun sungguh-sungguh juga, tapi memang saya cek sungguh-sungguh, jadilah ni. Dan ini tak padan dengan harganya. Maaf ya, saya kena sebut. Sebab kalau dengan kilang, cetakan, kertas mahal sekarang, harganya boleh mencecah RM35. Tapi memang saya minta dengan galeri jangan lebih RM20. Jadi buku ni harganya RM20 sahaja. Macam tu, RM20. Kita makan sekarang, maaf ya, kita makan di kedai, ya Allah, RM20 saya rasa tak cukup untuk 2 orang lah. Kadang-kadang untuk seorang tak cukup. Kak Ajah, wallahu alam ya. Sekarang ni makan-makan, katalah bil berapa? RM39. Kan lebih ni. Sedaplah makan, balik rumah sakit perut. Masuk small comfort room, flush, habis. Esok 39 lagi. Ini 20 ni, kalau ada duit lebih, bagikan ustaz-ustazah, dan suruh ustaz-ustazah baca ni kan surau kita ya. Sekadar nak bagi tahulah, ni buku terbaru saya. Saya dalam banyak-banyak buku ni lah yang pelik sikit, kerana sambutannya Masya Allah. Alhamdulillah, sekadar nak bagi tahu je, bukan nak suruh beli ni, tak, tapi ada orang jual kat luar tu. Ada kawan saya, dia nak juga bawa ke majlis kita ni, sebab majlis ni tempat kita belum ni lagi. Siapa nak, silakan ya. Baik. Satu lagi, apabila seseorang akan minum susu, maka bacalah doa berikut ini. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini pun tak terjemah juga, saya terjemahkan. Allahumma, ya Allah, barik, berkatilah, lana, pada kami, fihi, pada susu ini, padanya, wa zidna minhu, dan tambahkan lagi nikmat susu tu. Semula, ya Allah, berkatilah kami, berilah keberkatan pada kami pun boleh, pada susu ini, dan tambahkan lagi kami padanya. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadi Allahumma ja'alha, ya Allah, jadikan ia susu tadi nikmatan, suatu nikmat, mashkuratan, yang disyukuri, tasilu biha, yang akan menyampaikan dengan berkat susu tadi ni, nikmatal jannah, nikmat syurga. Tak boleh lawanlah semua dalam syurga tu, buah dalam syurga, nikmat dalam syurga. Sebab itu mudah-mudahan kita semua masuk syurga lah. Dan sebut Allahumma amin. Nanti Kak Ajah masuk syurga tu, dia besar, badan besar, 60 hasta. Ini satu hasta ni, 60 hasta semua kita ni, insyaAllah ya. Sebab mengikut tinggi Nabi Adam. Kenapa 60 tu? Kenapa? Nikmat dengan, tambah lagi Kak Ajah, nikmat dengan, cepat, saya dah menggeletar dah ni. Nikmat dirasakan dengan sikit je, satu word je. Dapat merasakan nikmat dengan sempurna. Sebab ya Allah, makanan, minuman, belana, tahu belana? Banyak dan sodap-sodap. Kalau setakat godok golomang tak ada apa. Maaf, kalau perut saya besar ni, perut kita besar ni, makanan banyak, apalah sangat.
Sebab itu Allah besarkan badan kita tu. Nah, yang kedua, tidak ada sakit zahir. Maaf ya, kan sekarang migrain, kencing manis, darah tinggi, lagi jantung, kolesterol, gout, kecemasan. Tahu? Kecemasan. Tak tahu? Tak tahu eh? Tak apa, lain kali lah, masa dah habis. Sebab ada cerita kecemasan. Biasanya kencing jadi dia pun kecemasan. Tak apalah tu, saya dah cerita dah 5 kali saya cerita kat sini. Sini cepat lupa dah saya tengok. Kecil. Tak datang tu taklah selalu. Tapi kita selang 2 minggu. Tempat lain tahu je cerita kecemasan. Sini memang selalu lupa. Selalu amal sanuqri'uka fala tansa illa ma sya. Baik. Jadi kalau kita minum macam tadi. Baik, saya ingat saya nak berhenti kat sini. Maaf saya tak nak ambil masa panjang lagi. Mungkin tuan-tuan ada yang nak beli buku ni, silakan ya. Boleh sedekahkan kat orang, bagi kat orang. Ini sangat elok untuk orang yang baru masuk Islam. Sebab memang sangat-sangat ringkas. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.